Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazidah Mustafa dan ini berita utama 26 Safar. Sesi persekolahan bermula di 3 negeri. Juga kes baru COVID-19 turun 4 angka, peratusan populasi dewasa lengkap divaksin capai 87.2%. 8 pemancing bersama 2 tekong berdepan detik cemas apabila bot dinaiki mereka tenggelam. Setakat ini 9 daripada 10 mangsa ditemui selamat, manakala pembantu tekong Awang Omar Awang Hamsawi gagal dijejaki dan usaha mencari dan menyelamat masih diteruskan. Menurut abang mangsa Awang Ali Awang Hamsawi, kali terakhir Awang Omar dilihat ketika mangsa berusaha berenang menggunakan tudung penutup kontena sebagai pelampung. Walaupun Datuk Nyazi juga, tapi dari maklumat yang kami terima dari sidak yang diselamatkan, Nyaya mungkin Nyaya sudah berenang juga lah, berenang dah dekat nak sampai ke tepi juga lah. Dan dia juga mungkin Nyaya mungkin krem ataupun Nyaya belanja sudah letak Nyaya ada tidak ada Nyaya ada berenang pakai tudung nak kontainer ya ke tepi. Sementara itu, Pengarah Maritim Negeri Sarawak, Laksmana Pertama Maritim Zain Azman Muhammad Yunus berkata, punca berlakunya bot karam kemungkinan disebabkan keadaan ombak yang tinggi. Zain Azman turut menepis dakwaan operasi dihentikan pada waktu malam, melainkan ia ditangguhkan atas faktor keselamatan. Malam kalau dalam keadaan gelap, risiko kepada mangsa tu dilanggar oleh bot kapal tu amat tinggi. Jadi sebab kita sampai pukul 7, 8 malam, tangguh. First light esoknya, kita sambung. Sebab kita nak pastikan mangsa tu kita dapat selamatkan lah. Bukannya kita nak nak membahayakan keadaan mangsa tu kalau kita terlanggar dalam keadaan cuaca yang buruk tu, berisiko tinggi. Bagaimanapun jelasnya, aset maritim sentiasa berada dalam keadaan siap siaga di lokasi kejadian dan membuat pemantauan. Tambahnya, Radio Emergency Drone Squad Sarawak RAIDS dari pihak bomber dan unit drone Pasukan Gerakan Udara PGU akan dikerahkan bagi membantu operasi cari lamat dari udara. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya merempuh tembok batu pembahagi jalan di Jalan Saujana Impian arah ke Semenyih Kajang awal pagi tadi. Kereta yang dipandu mangsa dilapor terbalik akibat rempuhan itu. Mangsa si Ganapati, 24 tahun, dikatakan dalam perjalanan dari rumah seorang rakannya di Sungai Long. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Selangor, Superintenden Azman Syariat berkata, mangsa dipercayai hilang kawalan menyebabkan kenderaannya terbabas, melanggar tembok batu pembahagi jalan di sebelah kanan sebelum terbalik dalam kejadian pukul 5.15 pagi tadi. Mangsa yang berusia 24 tahun mengalami kecederaan parah di bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Menurut Azman, menerusi siasatan awal juga mendapati lelaki itu disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol berdasarkan bau minuman keras padanya. Bagaimanapun perkara itu masih dalam siasatan dan sampel darah mangsa akan diambil untuk dianalisis. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam pada itu, Azman menasihatkan orang ramai supaya tidak memandu ketika berada di bawah pengaruh alkohol kerana ia bukan sahaja membahayakan keselamatan diri dan pengguna jalan raya yang lain. 47,000 pelajar memulakan sesi persekolahan secara bersemuka hari ini membabitkan Terengganu, Kelantan dan Pulau Langkawi. Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin berkata sesi persekolahan di negeri berkenaan juga berjalan lancar serta mengikut garis panduan yang ditetapkan. Alhamdulillah, perkara yang ditekankan oleh pihak kementerian terutamanya pengudaraan dipatuhi dengan baik. Dan kita lihat hampir semua kelas pengudaraan itu berada pada tahap yang optimum. Dan kita lihat juga murid-murid memakai pelitup muka sewaktu mereka berada dalam kelas. Begitu juga dengan guru-guru. Datuk Dr. Razi ditemui media selepas meninjau sesi persekolahan secara bersemuka di Sekolah Menengah Sains Dungun siang tadi.
Sebelum itu, beliau turut melakukan tinjauan di beberapa sekolah di sekitar daerah Kuala Terengganu dan Marang. Dalam pada itu, Datuk Dr. Razi berkata, lebih 80% pelajar tingkatan 5 dan 6 di seluruh negara sudah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Beliau turut memaklumkan Kementerian Pendidikan KPM kekal dengan keputusan untuk memulakan takwim persekolahan sesi 2022 pada bulan Mac. Jelasnya perkara itu dibincangkan dengan pelbagai pihak termasuk guru-guru, wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG di beberapa negeri, pengetua, guru besar, pakar dan juga persatuan perguruan dengan mengambil kira pelbagai aspek. Peratusan vaksinasi populasi dewasa semakin memberangsangkan dengan 87.2% telah menerima 2 dos vaksin setakat semalam. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata angka itu menandakan hanya 3% lagi diperlukan untuk lekap vaksin sebelum sempadan negeri dibuka. Berdasarkan rekod Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV, peratusan populasi dewasa yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos meningkat kepada 94.3%. Sementara itu, laman web COVID Now merekodkan 62.8 individu di negara ini telah menerima 2 dos vaksin, manakala 72.7% lagi menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin. Khairi Jamaluddin turut memaklumkan sejumlah 44 juta dos vaksin telah diberikan setakat semalam dan pemberian vaksin kepada remaja ketika ini sedang meningkat naik. Tumpuan selepas ini katanya akan diberikan kepada golongan warga emas dan individu mempunyai komorbid menerusi pemberian dos penggalak bermula bulan ini bagi mengurangkan kadar kematian. Selepas beberapa bulan, negara mencatatkan 5 angka berturut-turut, angka kes harian COVID-19 hari ini merekodkan kurang daripada 10,000, iaitu 9,066 kes. Data terbaru itu menjadikan jumlah kumulatif kes di negara ini mencecah hampir 2.28 juta kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, Sarawak masih berada di kedudukan tertinggi dengan 1,418 kes, diikuti Selangor 1,000 kes, Johor 981 kes, Terengganu 796 kes, Sabah 767 kes dan Kedah 670 kes. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkata kapasiti dan penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU ketika ini mencecah 58%, manakala bukan ICU 52%. Sementara itu, Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin mengingatkan rakyat agar mengambil langkah berwaspada meskipun peratusan populasi dewasa lengkap menerima 2 dos vaksin hampir mencecah 90%. Semua individu katanya perlu mengambil iktibar dari negara-negara yang mempunyai kadar vaksinasi yang tinggi tetapi bilangan kes positif masih terus meningkat. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata setiap rakyat perlu mengambil langkah yang proaktif dalam melakukan penilaian risiko kendiri, lebih-lebih lagi apabila banyak kelonggaran diberikan dengan peralihan fasa dan akan datang kebenaran rentas negeri. Beliau juga yakin kerajaan akan mengambil langkah-langkah yang perlu dalam memantau dan mengawal risiko penularan virus ini di sektor-sektor yang dilonggarkan. Transisi dari tahap pandemik ke endemik bukan sahaja harus dilakukan dengan yakin dan berani, tetapi juga perlu teratur dan penuh sistematik. Tan Sri Muhyiddin juga turut mengingatkan kepentingan mengambil vaksin memandangkan ia dapat melindungi diri dari jangkitan teruk COVID-19. Dengan itu katanya beban kepada sistem kesihatan awam juga akan berkurang dan mendorong lebih banyak kawalan sektor ekonomi dan sosial dilonggarkan. Program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK menunjukkan hasil memberangsangkan apabila 87.2% populasi dewasa menerima dos lengkap lebih awal daripada jangkaan. Ketika ini juga tiada negeri yang berada di fasa 1 dan kebanyakannya telah beralih ke fasa 3 PPN. Semua pusat pemberian vaksin AstraZeneca di Lembah Kelang akan ditutup mulai esok. Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV dalam kenyataan berkata janji temu untuk individu yang terlepas dos kedua akan dijadualkan semula melalui MySejahtera.
PPV AstraZeneca yang terbabit adalah di Pusat Dagangan Dunia WTC, Universiti Malaya UM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dan Ideal Convention Centre IDCC Shah Alam. Sebelum ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata semasa bagi dos kedua AstraZeneca dipendekkan dari 12 minggu kepada 9 minggu. Mekanisme serta prosedur operasi standard SOP bagi mengerjakan ibadah umrah akan diumum November depan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Ahmad Marzuq Syahri berkata, pengumuman itu merangkumi SOP untuk menghantar jemaah umrah dalam suasana norma baharu bagi menjamin keselamatan mereka. Saya dipahamkan bulan 11 ini akan di final tentang bagaimana mekanisme untuk menghantar jemaah umrah ni untuk mengizinkan kepada pihak tertentu menjalankan operasi membawa jemaah umrah. Kota tu bergantung kepada keizinan Saudi. Kalau dah Saudi bagi 100,000 setiap hari, itu jumlah yang sangat besar. Kita pun akan mematuhi apa yang ditetapkan oleh pihak Saudi. Barangkali ada pecahannya nanti berapa bagi negara Asia, berapa bagi Malaysia. Mekanisme penghantaran jemaah ke Tanah Suci serta SOP norma baharu mengerjakan ibadah berkenaan akan diputuskan Jabatan Perdana Menteri melalui agensinya, Jabatan Wakaf Haji dan Umrah. Media sebelum ini melaporkan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengumumkan kapasiti harian bagi jemaah umrah kini dinaikkan kepada 100,000 orang bermula bulan ini. Bilangan jemaah solat fardu turut dinaikkan kepada 60,000 orang. Kementerian terbabit juga akan berkoordinasi dengan agensi-agensi berkaitan dalam melaksanakan pelan strategik yang tertumpu kepada kesihatan dan keselamatan sebagai persediaan menerima 3.5 juta jemaah. Datuk Ahmad Marzuq berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan RM20,000 kepada Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN di Pengkalan Cepa Kota Baru hari ini. Sebanyak 4,622 premis di seluruh negara diarah tutup bermula 25 Jun lalu sehingga semalam selepas didapati ingkar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Pemeriksaan menerusi ops patuh itu melibatkan lebih 2 juta premis dengan 7,740 daripadanya dikenakan kompaun. Kompaun yang dikeluarkan adalah sebanyak 7,740 dan premis yang telah diarah tutup iaitu sebanyak 4,622. Jadi ini adalah tindakan kita buat kepada mereka yang berkenaan sejak 25 bulan Jun sehingga 2 bulan 10. Jelas Datuk Seri Mazlan, pemeriksaan dan penguatkuasaan akan terus dipergiatkan di sekitar kawasan kilang, tapak pembinaan, asrama penempatan pekerja dan premis perniagaan. Sementara itu, Polis Diraja Malaysia PDRM akan terus membantu anggota serta pesara polis yang mempunyai hutang yang tinggi sehingga menjejaskan kehidupan mereka. Bagaimanapun jelas Datuk Seri Mazlan, anggota atau pesara yang didapati menanggung hutang tidak sepatutnya seperti membeli barang bukan keperluan tidak akan mendapat bantuan Polis Diraja Malaysia melalui tabung amanah warisan polis. Selain itu, beliau turut memaklumkan pesara PDRM boleh meringankan beban mereka menerusi bantuan secara one-off daripada tabung amanah warisan polis TAWF. Ia merangkumi bantuan pengurusan jenazah, bantuan pergerakan, bantuan perubatan, bantuan pendidikan dan bantuan bencana alam. Setakat ini, seramai 887 pesara asnaf telah menerima sumbangan TAWF melibatkan 1.59 juta ringgit antara Januari hingga Mei lalu. Datuk Seri Mazlan berkata demikian pada program penyerahan sumbangan kepada pesara polis Diraja Malaysia PDRM di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Johor. Selepas ini, naik pesawat wajib lengkap vaksin. AY Legacy, inspirasi wanita untuk penyeri kulit tegang dan anjang. Produk terkini sudah serata terkenal, boleh dijadi pendapatan yang halal. AY Legacy, inspirasi wanita. Hai, saya Ani Yusof, founder AY Legacy. Jom bersama saya merealisasikan impian. Layari aylegacy.my.
Istimewa Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Krisis ini telah menyatukan kita semua. Mari kita kumpulkan seluruh tenaga di sebelah sini dan di sebelah sana. Mencungkil persamaan dengan tidak lagi menggali perbezaan. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Saksikan eksklusif bersama Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Ahad 9 malam di saluran-saluran berikut. Firman Allah, barang siapa duduk dalam kotaku, maka selamat dan sentosalah dia. Tapi tombak itu digunakan biasanya daripada atas gajah ataupun digunakan dilontarkan itu supaya dia tertanam dalam tanah untuk menyekat gerakan gajah lawan. Ada yang bentuk daun buluh, ada yang bentuk daun lebar. Jadi saya tanamkan dalam diri saya nak buktikan pada semua di luar sana, terutama kaum lelaki lah. Kami ni bukan kaum yang lemah. Dan pada saat itu, saya digelarkan Pendekar Kijang Putih. Alhamdulillah bertemu kembali. 5 beranak di Kampung Manjoy Ipoh terpaksa berteduh di sebuah rumah pusaka yang hampir roboh sejak 20 tahun lalu. Rumah pusaka tinggalan nenek itu bukan sahaja reput, malah dimasuki air ketika hujan lebat memandangkan mereka tidak mampu untuk membaik pulih rumah berkenaan. Nur Hayati Abdul Rahim 39 tahun bersama 4 anaknya yang berusia 6 bulan hingga 19 tahun terpaksa tinggal di rumah ini kerana tiada pilihan. Selepas kematian suami Sabaruddin Abdul Kadir 3 bulan lalu akibat serangan jantung dan darah tinggi, mereka sekeluarga kini hilang tempat bergantung. Bila dah suami meninggal, memang orang kata nak struggle balik tu susah payah. Macam mana yang kita sebelum ni tak sama dengan yang kematian punya, kan, kehilangan kematian. Sebab apa, memang semuanya dia yang buat. Lepas tu kita nak naik balik, nak jaga anak baby lagi ni kan memang susah sangat. Dia dalam masa sama bimbang dengan struktur rumahnya yang tidak lagi kukuh disebabkan tiang kayu dan lantai semakin reput dimakan anai-anai. Dengan kehadiran bayi kecil Nur Aura Aulia Syifa Humairah yang mengalami masalah langit-langit mulut berlubang, ia menggusarkan lagi perasaannya. Prihatin dengan nasib Nur Hayati, Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu turun padang meninjau keadaan mereka sekeluarga. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, beliau akan membantu membaiki rumah ibu tunggal terbabit. Saya akan gerakkan rakan-rakan keluarga besar, keluarga Malaysia yang berada di Parlimen Tambun ini untuk bergotong royong untuk menyiapkan rumah mereka agar rumah ini dapat diduduki dengan lebih selesa. Namun itu jangka masa pendek, tapi saya lihat rumah ini perlu dibina semula. Kita akan cari jalan untuk bagaimana untuk membantu beliau mendapatkan peruntukan untuk membina rumah baru. Orang ramai yang ingin membantu, sumbangan boleh disalurkan ke akaun Bank Islam Nur Hayati seperti tertera atau hubungi talian 019 550 8907. Sementara itu, mengulas mengenai tindakan seorang pengguna media sosial yang mengeluarkan komen berbau perkauman ke atas atlet badminton perseorangan wanita negara Eskisona. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata perbuatan itu adalah tidak wajar, malah tidak mencerminkan imej sebuah keluarga Malaysia. Tak kira keluarga Malaysia kita ni dari kalangan orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Murut, tak kira bangsa, mereka berjuang untuk mengharumkan nama Malaysia. Jadi jangan kita hina bangsa, kulit, agama, sesiapa juga yang telah
berjuang untuk negara kita. Sebelum ini tular di media sosial komen berbau perkauman terhadap Kisona selepas skuad muda negara itu terkandas di peringkat separuh akhir Piala Sudirman 2021 di Venta, Finland malam semalam. Datuk Seri Ahmad Faizal dalam pada itu kagum dengan prestasi yang ditunjukkan pemain muda negara yang memberi persembahan cemerlang sebelum menewaskan musuh tradisi Indonesia 3-2 pada peringkat suku akhir. Seorang wanita warga asing ditangkap sepasukan anggota Jabatan Siasatan Jenayah JSJ, Ibu Pejabat Polis IPD Ampang Jaya awal pagi semalam. Suspek dipercayai terlibat kes dera seorang kanak-kanak autistik ketika mangsa dalam jagaan di sebuah pusat jagaan di Bandar Baru Ampang Jumaat lepas. Bapa mangsa Tengku Aminuddin Syafiq Tengku Ibrahim menerusi laman Facebooknya memaklumkan terdapat kesan lebam di bahagian badan mangsa selepas dia mengambil anaknya itu pulang dari pusat jagaan berkenaan. Tengku Aminuddin Syafiq turut berkongsi video yang dipercayai menunjukkan anaknya dikasari di pusat berkenaan. Ketika kejadian, 6 kanak-kanak kesemuanya berstatus OKU autism bersama 3 pengasuh berada di pusat ini. Semakan polis mendapati status lesen pusat jagaan ini telah tamat tempoh selama 2 bulan. Pas lawatan wanita yang ditahan itu juga disyaki telah tamat tempoh kira-kira setahun 3 bulan. Suspek direman hingga 5 Oktober. Peralihan fasa di beberapa negeri memberi kelegaan kepada rakyat di mana pelbagai aktiviti dapat dilaksanakan termasuklah rekreasi dan riadah. Namun di sebalik kelonggaran itu, situasi berkenaan dalam masa sama menyumbang kepada peningkatan jumlah sampah yang dibuang di sungai mahupun pantai oleh individu tidak bertanggungjawab. Tidak mahu situasi ini berlarutan sehingga menyebabkan kerosakan ekosistem alam sekitar. 100 sukarelawan mengambil inisiatif membersihkan pantai menerusi kempen Clean and Clear Beach Clean Up. Siang tadi, tim Selangor bersama sukarelawan bergotong royong membersihkan Pantai Remis di Kuala Selangor dan inisiatif ini telah digerakkan sejak 18 September lepas dengan memfokuskan 4 lokasi sungai di sekitar Selangor. Kempen Clean and Clear Beach ini menyasarkan 119 kg sampah sepanjang tahun ini. Sisa sampah kemudiannya dikelaskan mengikut jenis sama ada yang boleh dikita semula atau sebaliknya. Ketua Unit Alam Sekitar Tim Selangor Husna Mustafa berkata pihaknya sedang merancang sebanyak 9 siri Clean and Clear Tim Selangor yang berlangsung sehingga bulan Disember. Buat masa ni kita berjaya mengutip sebanyak 160 kg sampah. Dalam masa yang sama kita juga membuat aktiviti kesedaran kepada pengunjung untuk sama-sama melaksanakan kutipan sampah dan dalam masa yang sama kita mengamalkan konsep Bring Your Own Rubbish. Turut serta menjayakan kempen ini Balai Penghulu Mukim Jeram, Majlis Perbandaran Kuala Selangor, MPKK Kampung Tembak Jaya, MPKK Kampung Jeram dan MPKK Kampung Sungai Sembilang. Oman di badai taufan Shaheen. Anda sedang menonton La Tahzan bersama dengan awak ni dah kenapa? No, saya bersedih lah ni. La tahzan, Ebi. La tahzan, Ebi. Maksudnya jangan bersedih. Tapi saya manusia biasa. Tapi betul juga ni, takkan kita nak sedih berterusan kan? Tak boleh. Sebab itulah kita nak ajak semua untuk sertai kami dalam program La Tahzan setiap Selasa jam 9 malam. Hijrah itu pengorbanan. Sama ada mereka mati ataupun mereka mesti menang dalam peperangan ini. Itu tekad orang-orang Rom dan itu juga tekad orang-orang mukmin. Kerana salib inilah kita diberikan kemenangan. Sakit hati kepada tentera-tentera Islam. Mereka datang untuk menegurnya dan akhirnya mereka yang menegur tersebut telah dibunuh. Mosques from around the world, each carry unique stories and architecture.
but they also shed light on the characteristics of Islam. Mosque Around the World, every Monday to Wednesday at 4 p.m, only on TV Al Hijrah. Minggu depan, negara jiran Singapura diramal mencatatkan peningkatan kes COVID-19 kepada lebih 5,000 kes sehari. Pun begitu, berikutan status vaksinasi lengkap, lebih 82% rakyat negara itu, lebih 98% mangsa baharu yang dijangka tidak menunjukkan sebarang gejala atau hanya mengalami simptom ringan. Menurut salah seorang pengerusi pasukan bertindak berbilang Kementerian MTF COVID-19 Singapura, Gan Kim Yong, berdasarkan trajektori semasa, kes dalam kalangan masyarakat ketika ini meningkat 2 kali ganda setiap 10 hari. Berikutan itu juga, Singapura diramal merekodkan kes hingga 5,000 sehari minggu depan. Menteri Kesihatan Singapura, Ong Ye Kung berkata, ekoran ramalan itu kerajaan terpaksa melakukan persediaan segera menambah bilangan katil khusus untuk pesakit berisiko tinggi yang memerlukan pemerhatian rapi di hospital. Katil unit rawatan rapi ICU di Singapura berjumlah 134 buat masa ini dan ia akan ditambah kepada 180 katil. Memetik berita harian Singapura, kini terdapat 34 pesakit COVID-19 di ICU. Singapura yang memiliki populasi hampir 6 juta, setakat ini telah merekodkan 101,786 kes COVID-19 sejak pandemik itu melanda dunia. Arab Saudi menguatkuasakan peraturan mewajibkan pengguna pengangkutan awam termasuk pesawat melengkapkan vaksin COVID-19 sebelum dibenarkan mengakses kemudahan itu. Peraturan yang berkuat kuasa 10 Oktober ini akan turut membabitkan program kebudayaan, saintifik, sosial dan rekreasi. Individu yang belum melengkapkan 2 dos vaksin juga tidak dibenarkan menyertai aktiviti ekonomi, komersial, kebudayaan, rekreasi, sukan dan pelancongan. Larangan memasuki premis kerajaan dan persendirian juga dikenakan kepada individu yang belum melengkapkan 2 dos vaksin. Arab Saudi merekodkan 3 kes kematian akibat COVID-19 dan 45 kes baharu semalam. Jumlah keseluruhan kes sembuh meningkat kepada 536,226 selepas 48 pesakit sembuh. Sehingga kini negara itu merekodkan 8,719 kes kematian. Sekurang-kurangnya 90 rumah musnah dalam kebakaran di Pulau Guanaja di Honduras. Tragedi yang berlaku awal pagi Sabtu itu memaksa 400 penduduk berpindah. Menerusi video yang tular di media sosial, penduduk pulau itu bertungkus lumus meredakan api yang semakin marak. Pesawat juga digerakkan bagi memadam kebakaran dari udara selain membawa keluar penduduk yang cedera. Api bagaimanapun berjaya dikawal beberapa jam kemudian. Tragedi itu menjejaskan 2,500 penduduk dan penduduk yang kehilangan tempat tinggal ditempatkan sementara waktu di gereja dan sekolah. Punca kebakaran masih disiasat. Pulau Guanaja ialah lokasi terkenal buat penyelam dan penduduk di pulau itu kebanyakannya bergantung kepada sektor pelancongan. Siri penerbangan dari ke ibu negara Oman dijangka ditangguhkan berikutan taufan Shaheen yang membadai negara itu. Pihak berkuasa turut mengarahkan penduduk yang tinggal berhampiran pantai untuk berpindah. Arab News melaporkan seorang kanak-kanak terkorban akibat taufan itu. Dia dipercayai dihanyutkan arus air yang deras. Seorang lagi dilaporkan hilang. Taufan dijangka membadai daratan lewat petang dan malam dan membawa angin kuat serta hujan lebat. Jawatan Kuasa Darurat Kebangsaan memaklumkan bekalan elektrik terpaksa diputuskan di Timur Muscat untuk mengelak insiden lebih buruk terjadi. Ketika laporan ini ditulis petang tadi, lebih 2,700 orang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara.
Dan buat masa ini juga laluan utama di Ibu Negara Oman ini hanya dibuka kepada pergerakan kenderaan kecemasan dan bantuan kemanusiaan sahaja. Laporan itu tadi mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Nantikan siaran Globe Al-Hijrah 8.45 malam ini bersama penyampai Khadijah Faisal dengan laporan eksklusif dari Afghanistan bersama koresponden kami di sana. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.